Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak bagi contoh soalan nombor indeks yang melibatkan 3 tahun. Okey, sebelum tu kita revise sikit macam mana nak cari nombor indeks. Okey, katakan ada satu barang, harganya pada tahun 2017 ialah RM150. Harga dia pada tahun 2019 adalah RM200. Jadi kalau kita nak cari indeks pada tahun 2019 berasaskan tahun 2017, kita akan ambil harga pada tahun 2019. Yang atas ni kita ambil harga pada tahun 2019, kita bahagikan dengan harga pada tahun 2017, darabkan dengan 100, kita akan dapat jawapan dia. Indeks ni adalah 133.33. Okey, kalau kita nak cari indeks pada tahun 2017 berasaskan tahun 2019, terbalik, kita akan buat harga 2017 dekat atas, 2019 dekat bawah, darabkan dengan 100, akan dapat jawapan indeks tu adalah 75. Okey, so kalau kita tengok di sini, daripada tahun 2017 ke tahun 2019, okey, daripada 2017 pergi kepada 2019, okey, harga dia meningkat. Apabila harga meningkat, indeks tu memang kita akan dapat lebih dari 100. Okey, so kalau tengok di sini pula, dia compare 2019 ke 2017. Okey, asas dia 2019, dia compare untuk 2017. Kalau kita tengok harga dari tahun 2019 pergi kepada 2017, okay, daripada 200 pergi 150, harga dia menurun. Okay, sebab itu indeks yang kita dapat kurang daripada 100. Okay, sekarang kita tengok soalan yang melibatkan 3 tahun. Okay, soalan ni indeks harga bagi barang X pada tahun 2015 berasaskan tahun 2012 ialah 125. Manakala indeks harganya pada tahun 2018 berasaskan tahun 2015 ialah 130. Dan soalan minta kita hitung indeks harga bagi barang X pada tahun 2018 berasaskan tahun 2012. Okey, so di sini kita ada 3 tahun, 2012, 2015 dan juga 2018. Okey, itu yang dimaksudkan dengan 3 tahun. Okey, kalau kita nak cari, soalan minta kita cari indeks harga pada tahun 2018 berasaskan tahun 2012. Jadi kita boleh tulis I 2018 berasaskan 2012. Kalau kita ikut rumus, kita kena cari harga pada tahun 2018 dan kita kena cari harga pada tahun 2012. Kita akan darabkan dengan 100, barulah kita akan dapat jawapannya berapa kat sini. Okey, so Q ni mewakili harga ataupun kuantiti. So dalam konteks soalan ni, konteks harga lah. Ada soalan lain mungkin dia akan bincang tentang kuantiti. Okey, sekarang ni macam mana kita nak cari harga? Kita tak tahu harga sebab information dalam soalan cuma bagi in terms of index. Okey, dia bagi tahu indeks harga bagi barang X ni pada tahun 2015 berasaskan 2012 ialah 125. Manakala harga indeks harga pada tahun 2018 berasaskan 2015 ialah 130. Okey, dia tak bagi kita harga. Q ni kita tak ada maklumat. Jadi kita akan cuba cari maklumat ini daripada formula nombor indeks. Okey. Okey, yang kuning ni. Yang kuning ni dia bagi indeks harga pada tahun 2015 berasaskan 2012. Kalau ikut rumus, kita akan tulis Q2015 bawah Q2012 darab 100. Okay, ini formula nombor indeks. Nombor indeks dah diberi iaitu 125. Daripada sini cikgu akan cari Q. Okay, sebab kita nak dapatkan harga. So cikgu akan cari Q2015 berasaskan 2012. Okay, bersamaan dengan cikgu akan bawa 100 ni pergi ke sana, dia dapat 125 per 100. Okay, so cikgu buat pula yang biru ni. Yang biru ni 2018, okay, indeks pada tahun 2018 berasaskan 2015. Kalau ikut rumus nombor indeks, kita sepatutnya tulis Q2018 kat atas, kat bawah Q2015 darab 100. Dia dah bagi indeksnya 130. Jadi daripada sini cikgu akan cuba dapatkan harga Q2018 per dengan Q2015, cikgu akan dapat 130 per dengan 100. Okey, jadi cikgu akan pakai maklumat ni. Okey, cikgu akan pakai maklumat ni. Ni satu, ni lagi satu.
Dan di sini cikgu akan pakai petua rantai ataupun chain rule. Macam mana nak guna chain rule? Okey, kita nak cari indeks pada tahun berapa tadi? 2018 berbanding 2012, iaitu Q2018 berbanding 2012 darab 100. Okey, di sinilah cikgu akan pakai chain rule. Okey, petua rantai. Petua rantai ni macam ni. Cikgu nak cari 2018 per dengan 2012. Cikgu boleh buat 2018 per dengan 2015. Kemudian cikgu darabkan dengan 2015 perkan dengan 2012. Sebab 2018 dengan 2015 cikgu ada maklumatnya, iaitu di sini. Okey, 2018 dengan 2015. Dan 2015 dengan 2012 cikgu ada juga maklumat dekat atas ni tadi, yang kuning ni. 2015 dengan 2012. Cikgu ada figure-figurenya. Okey, so kalau tengok dekat sini, 2015 ni dia akan cancel out dengan yang atas ni. Jadi atas kita dapat 2018, bawah kita dapat 2012. Samalah macam yang kita nak tadi. Okey, bermaksud kita akan ubah daripada sini. Okay, cikgu akan buat. Okey, pergi sini. Indeks pada tahun 2018 berbanding 2012. Okey, so Q2018, 2012 tadi cikgu akan tukar. Okey, so yang ni ni dia. Benda ni adalah bersamaan yang ini. Jadi cikgu akan pakai yang tu. So cikgu akan tukarkan dia menjadi Q2018 bahagi dengan Q2015 darabkan dengan Q2015 per dengan Q2012. Dan jangan lupa belakang ni ada lagi darab 100. Okey, yang apa yang cikgu buat di sini ialah cikgu tukarkan yang ini. Okey, yang ini jadi yang dalam kotak ni. So cikgu letak kat sini. Okey, dalam kotak tu. Ni dia. Okey, so sekarang ni kita masukkan maklumatnya. Kalau Q2018 per dengan 2015, kita ambil kat atas tadi ialah 130 per dengan 100. Okey, kalau yang ini 2015 per dengan 2012, kita ada 125 per 100. Jadi ada lagi kat belakang ni, darabkan dengan 100. So daripada sini awak boleh guna kalkulator. Kirakan semuanya, awak akan dapat jawapan dia 162.5. Okey, jadi indeks pada tahun 2018 berbanding tahun 2012 adalah 162.5. Cikgu teruskan dengan indeks gubahan ataupun composite index. Okey, dalam contoh-contoh yang kita bincangkan sebelum ni, cikgu cuma bercakap tentang satu barang. Okey, satu barang. Perbandingan harga untuk sesuatu barang bagi beberapa tahun. Kalau indeks gubahan ni, awak boleh fikirkan satu produk. Maksudnya kita bercakap tentang satu produk yang mana nak menghasilkan satu produk tu mesti ada beberapa bahan lain. Okey, sebagai contoh cikgu bagi soalan ni. Indeks gubahan ni dia melibatkan barang A, barang B, barang C dan barang D. So kita boleh fikir contohnya kita nak buat kek. Okay, nak buat kek mesti ada barang-barang ni, mesti ada 4 barang ni. Okey, so sebagai contoh katalah D ni gandum, tepung gandum. Okey, C ni contohnya gula. Okey, dan B ni contohnya serbuk coklat. Dan A ni kita nak bagi nampak senang lah, nak bagi nampak contoh ni. So A ni kita anggapkan butter contohnya, butter. Okey, jadual di bawah menunjukkan indeks harga dan pemberat bagi 4 jenis barang A, B, C, D. Okey, biasalah kalau kita nak buat kek kan, kita mesti ada macam nisbah dia. Okey, pemberat ni dia macam nisbah. Okey, kita boleh fikirkan macam nisbah. Okey, kalau gandum ni, contohlah kita nak buat satu kek yang besar ni. So, kita perlukan gandum sebanyak 4 kg. Okey, kita perlukan gula sebanyak 3 kg. Kita perlukan serbuk coklat sebanyak 1 kg. Kita perlukan butter sebanyak 2 kg. Jadi, pemberatnya ialah 4, 3, 1, 2. Okey, macam ratio lah. Okey, jadi di sini dia bagi indeks harga bagi setiap bahan.
untuk indeks harga pada tahun 2017 berbanding 2014. Okey. So dia maksudnya dia bandingkan harga dari 2017 dengan 2014. Harga butter, indeks harga dia jadi 106. 106 ni ialah lebih daripada 100, bermaksud ada peningkatan harga. Okey. Dia bagi harga pada tahun 2017 berasaskan 2014, maksudnya I 2017 per dengan 2014. Okey. So kita tengok butter ni, harga daripada 2014 ke 2017 dia meningkat. Serbuk coklat pun meningkat, gandum pun meningkat harganya, cuma gula sahaja menurun harganya. Okey. Soalan minta hitung indeks gubahan bagi 4 jenis barang itu pada tahun 2017 berasaskan tahun 2014. So caranya mudah sahaja. Bila ada 4 bahan ni, kita akan buat I, simbol indeks gubahan ialah I, kemudian ada tanda bar ke atas ni. Okey. Kita ambil bahan yang pertama, iaitu bahan A 106 darabkan dengan 2. Kemudian, ini satu yang pertama. Kemudian kita tambahkan yang kedua, 125 darab dengan 1. 125 darabkan dengan 1. Ambil yang ketiga, 93 darabkan dengan 3. 132 kita darabkan dengan 4. Kita jumlahkan. Kemudian kita bahagikan semua sekali dengan jumlah pemberat. 2 tambah 1 tambah 3 tambah 4. So kita akan dapat 1144. Kita bahagi dengan 10. Kita dapat indeks gubahannya ialah 114.4. Apa yang kita boleh tafsirkan dengan indeks gubahan 114.4 ini? Ini bermakna untuk keseluruhan harga bagi 4 jenis barang itu dia menokok 14.4%. Menokok ni maksudnya dia meningkat lah. Okey, dia meningkat sebanyak 14%. Okey, ini adalah secara keseluruhan sebab kita dah gabungkan ke 4 bahan ini. So kalau dia ada 114.4, kita bandingkan dengan 100. Okey. Kata kalau lebih daripada 100 bermaksud dia ada peningkatan. Okey, lebih dia tu sebanyak berapa? Sebanyak 14.4%. Okey, tapi kalau kita tengok berasingan bahan-bahan ni, A tadi indeks dia 106. Bermaksud daripada 100 dia naik jadi 106. Okey, maksudnya dia menokok ataupun menaik sebanyak 6%. Kalau yang ni B dia menaik sebanyak 25%. Kalau C ni dia sebab indeks dia kurang daripada 100 tadi, maksudnya dia menyusut sebanyak 7%. Okey, sebab kita mesti compare dengan yang asas dia mesti 100. Okey. Dan yang barang D ni dia menaik sebanyak 32%. Okey, kita tengok soalan ni. Jadual di bawah menunjukkan indeks harga dan peratus kegunaan bagi 4 jenis bahan yang digunakan untuk membuat sebiji kek pada tahun 2018 berasaskan 2015. Maksudnya indeks tu adalah untuk 2018 berasaskan 2015. Okey, so nak buat sebiji kek ni ada bahannya gula, keju, tepung dan telur. Ni peratus kegunaan. Nak buat sebiji tu kita gunakan 40% keju, kita gunakan 18% gula, kita gunakan 22% tepung dan juga 20% telur. So peratus ni pun ialah nisbah lah. Okey, nisbah tu maksudnya pemberat lah. Okey, soalan kata hitung indeks gubahan bagi 4 jenis bahan itu pada tahun 2018 berasaskan 2015. Jadi kita ambil indeks gubahan pada tahun 2018 berbanding 2015. Indeks gubahan sama dengan indeks harganya adalah 120, kita darabkan dengan 18, kemudian kita tambahkan dengan 125 ni darab dengan 40, tambah lagi dengan 128 darab dengan 22, tambah dengan 135 darab dengan 20. Bahagikan semua sekali lah. Okey, 18 tambah dengan 40 tambah dengan 22 tambah dengan 20. So di sini kita akan dapat atas kita dapat 12676 dan bawah kita akan dapat 100 lah. So 100
Jadi indeks gubahan kita adalah 126.76.